jenis apakah Izzy ni akan keluar. Saya tak boleh buat sama macam Aizat Hamdan dengan gitar. Setiap manusia ni dia entitled untuk rasa apa sahaja dia nak rasa. Naim pernah dapat yang lebih teruk daripada itu, tapi dia tak layan. I have to stand up. Masya agak sensitif dan kebetulan masa tu memang satu keluarga tengah sensitif. Setia bersama kami di Melody. Macam mana tu dekat rumah? Okey ke tidak? Jana. Ya. Okey ke abang? Abang kalau tak okey pun kena buat-buat okey lah Jana. Kan? Kita kena positifkan diri kita sekarang ni. Kita tak tahu sampai bila lagi benda ni akan berakhir. Tapi apa-apa pun kita sentiasa happy-happykan diri. Positifkan diri kita. Yang penting setiap hari Ahad kena tengok Melody. Betul tak? Betul lah. Bermaknanya adanya muka kita dengan korang ni, anda di rumah, maknanya kita akan sampaikan cerita-cerita terkini tentang industri hiburan tanah air. Betul. Cerita pasal artis-artis mengamuk. Tak ada. Yang mengamuk tu orang lain. Okey, sambil-sambil tu, kata sambil-sambil kita berhibur tu, jangan keluar, jangan orang kata, jangan ingkar dengan perintah kerajaan, duduk di rumah kerana kita masih lagi takut sekarang ni Jana. Kes COVID kita semakin lama semakin meningkat ni Jana, takutnya. Ya abang, senyuman ni dah rasa fake sangat dah senyum ni. Tapi tak apa. Tak apa, kita tetap kena teruskan kerja kita dengan seikhlas yang mungkin. Yep. Baiklah, kepada penonton di rumah, jangan lupa untuk check out Instagram kita di Melody TV3 atau di Twitter TV3_Melody dan juga hashtag lah Melody TV3 untuk juga menyuarakan rasa geram. Jangan geram-geram dulu. Tengok ni Sisi Iman ni. Dia kata dia dah bebas dah. Kita semua terkurung, dia bebas. Lambat lagi nak bebas. Tapi dia dah bebas lah Jana. Sisi Iman dah bebas dah. Ya ke? Tapi dalam kebebasan dia tu, single terbaru yang dia baru je release, keluarkan tu, tapi dia ada juga rasa-rasa yang tak berapa nak bebas dan tak berapa nak shock abang. Ada orang mempertikaikan yang orang kata, alah, elok awak jadi pengacara je lah, tak payah jadi penyanyi. Macam tu pula. Betul lah. Ada yang tak puas hati dengan kemunculan terkini Sisi Iman. Jadi, jomlah kita tengok apa yang tak puas hati sangat tu. Ya, jom kita sekarang ni, Sisi Iman. semua benda lah tak puas hati. Cik. Bebas, aku mau bebas dari segala kekusutan dalam kehidupan. Baiklah, setelah kemunculannya dengan Bisa Mencinta pada tahun lepas, kini pengacara dan penyanyi Sisi Iman kembali dengan lagu terbarunya bertajuk Bebas. Wah. Dan baru-baru ini, Melody menemu bual Sisi Iman mengucapkan tahniah di atas pelancaran lagunya. Walau bagaimanapun, difahamkan masih ada pihak yang tidak berpuas hati dengan kemunculan terkini beliau. Jom kita dapatkan Sisi Iman mengulas berkenaan isu tersebut. Iman, Assalamualaikum. Apa khabar, sihat Sisi? Waalaikumsalam, sihat. Sinilah bertambah cantik lah. Tahniah di atas pelancaran lagu terbaru selepas Bisa Mencinta pada tahun lepas. Kini Sisi kembali dengan lagu Bebas. Mungkin apa yang Sisi boleh ceritakan sebentar sikit mengenai lagu terbaru Sisi? Lagu Bebas ni merupakan hasil ciptaan 3 komposer dari Eden King, Mas Dewangga dan juga Doba Debito. Nampak? Nama komposer pun semua gah-gah. Kali ini muncul sekali lagi dengan lagu ciptaan komposer lain. Lagu Bebas sebenarnya akan menjadi OST, Official Soundtrack, untuk salah satu drama lah. Jadi drama apa tu Sisi tak nak kongsikan lagi, nak rasakan dulu. Tapi nanti akan keluar. Tak lama lagi lah. Saya rasakan single kali ni merupakan production yang paling cepat lah. Lagu ni sebenarnya kita record betul-betul sebelum PKP hari tu. Lepas tu after 2 weeks kita terus release lagu ni. Sebelum ni pun lagu-lagu Sisi banyak yang pergi studio sampai mungkin 3-4 kali. Tapi kali ni sekali sahaja Sisi pergi. Even demo pun Sisi dapat mungkin 2 hari sebelum tu Sisi dapat. Kerjasama bersama dengan 3 orang komposer ni bagi Sisi sebab 3-3 pun komposer
muda, jadi diorang macam terbuka dengan apa-apa yang nak lakukan juga dalam lagu tu. Jadi tak adalah macam aku komposer dengan aku. Tak ada benda tu lah. Kita mahu tahu Sisi Iman merupakan seorang penyanyi dan seorang pengacara. Sebagai seorang selebriti, memang tak lari daripada menerima tomahan ataupun komen-komen daripada netizen. Termasuklah Sisi Iman sendiri. Sebelum ni pun banyak menerima komen, termasuklah berkenaan dengan suara Sisi Iman yang kita boleh katakan agak unik, sehingga kan ada yang mahukan Sisi untuk meneruskan bidang pengacaraan berbanding kerjaya nyanyian Sisi sendiri. Mungkin apa yang Sisi boleh katakan berkenaan dengan perkara itu? Setiap manusia ni dia entitled untuk rasa apa sahaja dia nak rasa. Kita tak boleh nak cakap orang ni salah, orang ni betul. Dan tu terpulang kepada hak masing-masing lah, macam mana dia nak memandang semua perkara itu. Tapi bagi Sisi sendiri, I have been making music since I was small, dari 5 tahun. Ini adalah kepuasan diri Sisi juga. Tapi of course lah, sebuah art ni bukan untuk kita seorang saja. Jadi kita kena learn juga apa orang lain nak, macam mana bunyi orang lain nak. Tapi paling penting sebenarnya masih lagi mengekalkan Sisi sebagai mana Sisi menyanyi, itulah diri Sisi. Kalau ada orang yang boleh menerima, alhamdulillah. Tapi mungkin ada orang yang kurang sikit nak menerima tu, kita tak boleh nak paksa. Biarlah masa menentukan sama ada dia akan suka ke tidak pada cara nyanyian Sisi dan sebagainya. Memang sebenarnya lagi bagus sebab bila kita tahu ada pelbagai reaksi tu, maksudnya dah sampai dah ke arah situ kan. Maksudnya orang dah mengenali kita. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyokong Sisi. Tak kisahlah apa yang Sisi lakukan, Sisi menyanyi ke, Sisi berputar ke, Sisi jadi pengacara ke. Terima kasih banyak-banyak sebab itulah dia. Kadang-kadang kita nak dapat support dari orang-orang keliling kita yang rapat dengan kita pun sukar kan. Apa lagi orang yang betul-betul tak kenal kita. Sentiasalah menyokong apa-apa sekali yang Sisi keluarkan. Tak ada support dalam lagu Bebas. Sebab Bebas ni sebenarnya dia memang sangat relatable dengan keadaan sekarang ni. Sebab apa yang kita paling nak dalam kehidupan sekarang memang bebas kan. Kita nak kebebasan ni tidak ada dulu yang sekarang ni kita tak dapat. Semoga dapat menceriakanlah hari anda semua. Oh, macam inilah Sisi Iman. Sekarang ni buat apa yang menggembirakan awak je. Kalau nak fikir pasal orang, susah sampai bila pun kita tak boleh move. Betul tak Jana? Ya betul abang. Dalam keadaan sekarang ni semua orang dalam perasaan yang penuh dengan ketidakpuasan hati. Jadi anggaplah kita sebagai public figure ni kan, yang memiliki followers yang ramai di Instagram ni sebagai tempat untuk mereka meluahkan kegeraman itu. Okey. Tapi kita ada berita yang kita orang kata khidmat masyarakat yang kita nak sampaikanlah kepada penonton-penonton Melodi, iaitu Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita bergandeng bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga tercinta. Keluarga dan negara yang tercinta. Jadi daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo bersama kita hentikan wabak ini sebab kita dah tak tahan duduk rumah lama-lama, dek. Okey, sebelum ni kita akan saksikan rakaman ini dan kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Melodi Virtual. Jangan ke mana-mana, Melodi Acting. Bersama, kita bergandeng bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Lockdown tersebut banyak membantu saya untuk merancangkan imej, warna, jenis apakah Easy ni akan keluar. Sebab sometimes orang macam ni bila tak kena buku dengan ruas, mereka rasa macam apa kita boleh buat lagi. Lagi dalam Melodi secara virtual, awak kat rumah awal, Jana kat rumah dia, dan anda penonton di rumah yang kalau lepas habis Melodi ni rasa macam tertekan, bosan, dah tak tahu nak buat apa. Ni nak bagi tahulah, yang minat drama Melayu, anda kini boleh stream 15 jam lebih awal hanya di Disney Plus Hotstar Malaysia sebelum drama ini ditayangkan di kaca TV anda. Hebat tak hebat, Jana? Hebat, awal pagi ya? Ya, awal pagi. Tonton drama Ayahanda seawal jam 7 pagi yang membariskan pelakon hebat seperti Jalil Hamid, Fauzi Ahmad Daud, Vicky Ibrahim dan ramai lagi. Kalau nak tengok boleh stream di aplikasi Disney Hotstar Malaysia ataupun di www.hotstar.com.my. Kalau penonton di rumah nak tahu Ayahanda tu drama apa tu, jom kita tengok playback dia. Best ke tak best? Rindu Ayahanda lah. Mulai hari ini kami semua dah tak mau sembahyang kat sini. Kami nak sembahyang kat Masjid Kuba. Maksud kami setuju sangat kalau Masjid Pak tu ditutup. Jawatan aku sekarang ni amanah Allah, tahu tak? Pak tu
Dengan hang seorang je dia boleh bercakap. Hanya hang budak seorang ni berdosa apa? Kita semua sama aja. Boleh dah jaga bapak gini-gini kan? Tapi mak kena ingat, mak bukan seorang je benda tu. Aku Aziz, anak bongsu Imam Abdullah. Itu dia. Kalau nak tengok drama Ayah Anda, jangan lupa anda boleh stream seawal jam 7 pagi. Abang. Ya. Abang teringin tak nak tukar nama baru? Jangan Jana. Nama-nama tukar nama ni sekarang sensitif Jana. Kenapa nak kena tukar-tukar nama? Tukarlah macam rebranding. Macam lebih international macam tu. Okey, abang nak tanya Jana lah. Kalau kat Hollywood tu kan, yang suami Beyonce tu, siapa nama dia? Suami Beyonce? Jay-Z. Kat sana ada Jay-Z, kat sini ada IZ. Siapa IZ itu? Tapi dia belum berpunya lagi. Oh, single. Kalau penonton kat rumah tak faham apa yang kita cuba bualkan sekarang ni, sebenarnya IZ itu adalah Aizat Amdan. Ayo, kenapa dia tukar nama jadi IZ? Sebab Aizat Amdan sekarang ni, tak boleh panggil Aizat Amdan. IZ sekarang ni dah nak orang kata membawa karier seni dia ke persada antarabangsa. Dia macam nak jadi macam Yuna lah macam tu kan? Dan lagu The Last Thing, abang, dia ada baru release lagu tau. Lagu ni kalau dengar sekali, memang tak sangka lah, orang Malaysia ke yang nyanyi ni? Dia memang macam lagu ala-ala lagu, macam lagu-lagu Yuna semua tu, yang memang lagu-lagu Mak Saleh lah. Okey, untuk itu kita dapat je lah komen IZ mengenai isu ni. Lagu terbaru The Last Thing from IZ. Okey, tapi abang, itu cerita pencapaian Aizat Amdan yang dah rebrand nama dia, keluarkan lagu baru kan. Ini sekarang ni cerita pasal pencapaian juga ke ni? Kira pencapaian lah. Pencapaian artis Malaysia bila balas balik komen netizen. Tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang kesat juga abang. Tapi katanya dia dah delete dah komen-komen tu. Tapi kan Naim Daniel ni dikenali sebagai artis yang berwibawa, yang menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, yang orang kata selalu beri motivasi kepada social media. Tapi bila dia menggunakan bahasa-bahasa macam tu, abang, ya. Tak apalah, kita diamlah, kita tak cakap bang. Okey, kita teruslah story ni. Kita dapatkan IZ dan juga Naim Daniel. Action. Penyanyi Aizat Amdan baru saja melancarkan single terbaru bahasa Inggeris bertajuk The Last Thing. Yang menariknya, lagu ini telah dimainkan di dalam satu program antarabangsa, The Zane Lowe Show di Apple Music. Wah, hebat. Tahniah Aizat Amdan. Jadi kita nak panggil Aizat Amdan ke panggil Easy sekarang ni? Tukar hati lah. Panggil apa je. Aizat ke Easy ke, sama je sebenarnya. Itu nama baru atau penjenamaan semula lah Aizat Amdan. Katanya Aizat tukar nama daripada Aizat Amdan ke IZ kerana untuk pasaran antarabangsa dengan mempromosikan lagu baru iaitu The Last Thing. Apa yang Aizat boleh katakan tentang penjenamaan semula Aizat Amdan ni dan juga lagu baru ni? Saya berbincang dengan Yuna, kita nak taruh nama yang berbeza sebab Yuna memberikan satu idea lah kepada saya buat lagu Inggeris. Sebab saya pernah buat lagu Inggeris tapi tidak berentak R&B. Kita berniat macam nak buat kelakar, taruh AZ kan. Tapi lama-lama dia lekatlah dalam kepala, dan apabila kita dah siap lagu dia semua, memilih The Last Thing sebagai single pertama, saya rasa memang kira menukar jenama ni kepada AZ adalah satu benda yang tepat lah. Ramai orang pun kenal je AZ kan, Aizat. Lagu You The Last Thing katanya dapat dimainkan dalam satu program antarabangsa iaitu program Zenlo di Apple Music. Mungkin ini satu langkah pertama untuk Aizat dikenali di sana
gembira dan mungkin Aizat teruja dan bangga sebab lagu You terus dah masuk ke pasaran di US. Memang saya tak sangka dan saya sangat sedikit keliru juga. Tapi kerjasama lah di antara Yuna Room Records, syarikat Yuna sendiri dan syarikat independen di Amerika Syarikat yang membantu saya untuk mempromosikan single ini, dan juga kepada pihak Zenlo. Apabila saya bertanyakan kepada pihak independen kenapa mereka memilih lagu ini, dengan hanya satu jawapan yang mudah, mereka sukakan lagu. Saya memang rasa Alhamdulillah benda yang sangat dahsyat untuk diri saya sendiri. Bagi saya, kalau ada peluang untuk ke sana, memang saya akan cubalah satu peluang yang baik untuk saya lebarkan sayap saya ke peringkat antarabangsa lah. Dan bukan itu sahaja. Kalau tengok penampilan Aizat pun ada sedikit kelainan yang cuba dibawakan kan, dari segi rambut. Jadi adakah Aizat rasa macam, yelah bila kita nak ke peringkat antarabangsa, bukan setakat nama je supaya orang tak kekok sebut, penampilan pun orang kata wow, outstanding. Jadi apa yang Aizat boleh katakan? Sebenarnya Yuna sendiri pun terkejut. Lockdown tersebut banyak membantu saya untuk merancangkan imej, warna, jenis apakah Hazy ni akan keluar. Saya tak boleh buat sama macam Aizat Amdan dengan gitar. Kami setuju untuk referencekan satu image daripada satu movie filem yang lama, Leon the Professional. Tapi senyuman lubang hidung tetap sama lah. Saya mendapat komen-komen, berbagai jenis komen, dan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi bagi saya ini adalah satu perubahan. Yang penting saya tidak buat sesuatu yang luas daripada apa yang saya minati. Kalau saya selesa, mak saya selesa, insya-Allah semuanya boleh dijadikan normal lah. Saya akan jaga diri saya lah. Saya takkan try nak jadi orang lain. Bukannya tiba-tiba ada slang ke apa. Kalau mereka terima, Alhamdulillah. Kalau tak terima, tak apalah. Saya tak paksa siapa pun. Yang penting saya gemar dengan projek ini. Itu je lah. Di kala pandemik yang melanda ini, ramai pihak yang terjejas. Pelakon dan penyanyi muda Naim Daniel telah mengambil inisiatif membantu mereka yang memerlukan dengan membuat food bank di sebuah stesen minyak menyediakan barang-barang keperluan asas. Terbaik Naim Daniel, terbaik. Teruskan usaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Hai Naim, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Tak tahu je ni. Waalaikumsalam. Geram yang Naim nombor 2 kat belakang tu. Baru-baru ni you telah membantu masyarakat, boleh dikatakan di kawasan Semenyih lah kan, sebab Naim letakkan food bank tu dekat area Semenyih kan. Mungkin Naim boleh kongsikan sedikit macam mana tiba-tiba agaknya terfikir idea tu untuk membantu mereka yang memerlukan. Naim memang sebenarnya tak ada sebarang plan pun nak buat food bank ni. Dia lebih kepada macam pagi tu bangun tidur rasa macam hari ni macam nak tolong buat food bank lah kan. Naim cepat-cepat buka media social media, dia tengok dekat kawasan Semenyih tu ada tak petrol station yang ada buat food bank. Jadi dekat Semenyih tak ada lagi. Naim terus gerak pergi ke petrol station tadi tu. Naim terus minta approval daripada the management. Dia orang pun sudi bagi kerjasama. Daripada situ Naim terus bagi barang, terus letak food bank dekat petrol station tu. Kita dekat situ cuba untuk nak reach out kepada so many people out there untuk kita sama-sama boleh bantu apa yang berdaya. Kita tolak tepi soal mungkin bendera ke, soal politik apa. Ini soal kemanusiaan. Untuk kita yang berkemampuan, yang mungkin ada sedikit pendapatan lebih, rezeki lebih, tak salah untuk kita berkongsi. Naim tengok macam the day on the food bank itself, ada family yang naik motor 5 beranak, anak-anak kecil kiri kanan pegang pun ada minta tolong. Antara banyak-banyak barang yang Naim beli tu, barang yang paling sebenarnya buat Naim terduduk adalah pampers. Pampers ni sebenarnya adalah benda yang mahal guys. Naim tak pernah ada anak, belum ada anak. Bila Naim tengok macam, ya Allah, kalau awak tak ada dalam RM50, jangan berkata nak beli pampers. Inisiatif ni Naim nak sampaikan kepada masyarakat, tak kisah lapisan umur ke apa ke, selebriti ke maupun yang bekerja bukan dalam bidang seni ke apa, semua boleh bantu. Food bank ni mungkin adalah salah satu inisiatif daripada rakyat kepada rakyat balik untuk kita bantu mana-mana yang kita mampu. Dalam pada Naim tengah sibuk ingin membantu mereka memerlukan, ada juga yang saya ternampak kan posting Naim. Kalau saya boleh baca balik lah you punya komen tu sekejap Naim memuat naik ada satu individu ni yang meninggalkan komen di Instagram you dengan tulis lawan bapak kau ke Naim, dan you pun orang kata tidak berdiam diri, you terus membalas dekat bawah tu, sebab mak kau pengecut dan bapak kau dayus, sebab tu aku lawan. You punya caption pun you mengatakan bahawa you tidak selalu nak ambil pot pun komen-komen orang kan. Apa yang membuatkan you rasa nak membalas komen-komen orang seperti ini? Mengetahui macam mana Naim akan handle this kind of damage on social media. Rasanya kalau orang kenal dia macam mana, memang Naim bukan sebegitu. But sometimes bila kita dah terlalu banyak benda dalam hidup kita, tambah-tambah lagi bila orang ingat menjadi selebriti ni perlu kebal. But dia orang lupa di mana kita juga punya hati, punya perasaan. Naim pernah dapat yang lebih teruk daripada itu, tapi dia tak layan. I have to stand up. Sebab sometimes orang macam ni bila tak kena buku dengan ruas, mereka rasa macam oh, apa kita boleh buat lagi. Whenever
too much and also benda tu dah sampai menyentuh maruah keluarga dan sebagainya, we have to stand up. Naim boleh nak reply elok sebenarnya pun. Naim pun tak mengatakan I am proud of whatever I'm doing. Kerana nak bagi tahu kat semua orang, kita semua manusia. Be careful with whatever you are trying to type on social media. Ramai yang orang kata memberi sokongan dengan tindakan Naim kan. Maksudnya mereka bersetujulah Naim membalas balik komen-komen negatif tersebut. Namun macam Naim katalah, akan ada orang yang macam cakap, kenapa perlu you reply balik? Adakah you tak boleh nak menerima komen ataupun sebagainya sebagai seorang selebriti? Naim jujur meraihkan keterbukaan untuk orang memberi kritikan kepada Naim. Whatever yang orang cakap tentang kata, Naim kenapa kau nak reply kat sini kan? Naim tak selalunya begitu. Kalau macam dia buat macam tu bertuah lah untuk orang yang melihat Naim. Mungkin agak, Naim sedih pula dia. Kalau kita tak kena dekat batang hidung kita, mungkin senang untuk kita cakap. Naim paling rasa kurang selesa bila orang kata macam, akhirnya Naim tunjuk true colour dia apa semua kan. Tunjuk dia punya perangai sebenar. Tak adil untuk nak mempokok seseorang hanya kerana satu yang dia buat ni, nak determine dia punya whole life, karakter dia, pembawakan dia. Kadang-kadang kita perlu melawan, kita melawan. Ada kala kita perlu bertindak, kita bertindak. Naim tegaskan dekat caption tu, saya tak selalunya begini. Naim tak pernah pun nak begini sebenarnya kan. That's like one is in the blue moon. Nak macam tu. Whatever it is yang you guys cakap, Naim terima. Naim pun tahu yang Naim tak perfect. Naim bukan selamanya boleh tenang, positif selalu. Kita ada side-side kita, ada breakdown and downtime kita. Maksudnya bertuah lah orang tu dapat makian daripada Naim Daniel. Tak pernah tak pernah kan. Stay safe everyone. InsyaAllah akan ada projek baru. Sebab ni ada lagu baru dengan Joe Blizzo. Tapi kita have to bending dulu kan. Ada lagu dengan Dolla pun ada. We have to make sure ada the right timing kita release everything. Stay safe everyone and thank you so much Melody for having me. Dia dah menyentuh tentang keluarga. Masya agak sensitif dan kebetulan masa tu memang satu keluarga tengah sensitif. Beliau tidak perlu menunjukkan attitude seperti macam tu. Beliau tidak sepatutnya menjeling mata. Okey, Jana. Dan anda juga penonton di rumah, awak nak bagi tahu ni kepada semua orang kat luar sana, muzik video warna-warni dengan Aida Abdul dan juga Danny Sufian dah keluar kat YouTube TV3 tau. Lagu ini merupakan lagu tema bagi tonton sinema. Jadi kepada anda kalau bosan-bosan tak tahu buat apa tu kan, time-time PKP ni nak kita kena lockdown ni, apa kata langgan je movie-movie dekat tonton sinema. Senang. Tak payah fikir nak buat apa, tengok TV, tengok movie je. Dan tak payah keluar rumah. Abang ingat tak lagu ni? Warna-warni di Aidilfitri. Bukan lagu tu. Bukan. Lagu lain. Macam mana lagu dia? Lagu dia macam ni. Saksikan. Warna-warni cintaku kalau mimpi jadi terbukti waktu tak mahu. Warna-warni lihatku di malam ini jadikan aku hidup bagai movie. Jangan lupa dengan lagu baru nyanyian saya eksklusif untuk Tonton Sinema. Okey, ni kepada Jana yang juga peminat-peminat kat luar sana yang meminati Marsha Mila Londo. Minat tak Jana? Dengar, minat. Gila. Marsha Mila Londo tu, dia sampai sekarang ni masih relevan tau bang. Lakonan dia, nyanyian dia. Memang mantap. Ni baru-baru dia ada berkongsi tentang cerita lagu baru dia yang berjudul Cinta, yang juga menjadi OST untuk drama Masih Ada Rindu yang tengah ligat berputar kat slot Akasia TV3 tu. Dan tapi juga itu, lakonan dia abang, bukan betul saja lagu je yang berputar, lakonan dia pun turut menggetarkan netizen sehingga mendapat kecaman hangat. Betul. Ada sampai netizen yang melemparkan komen-komen macam kau ni menyamakan dia dengan binatang-binatang yang haram. Kesian, kan? Betul abang, tak baik. Tapi maknanya lakonan tu sangat terkesan dan menjadilah. Sebab tu orang macam betul-betul geram dengan lakonan dia kan. Tapi maknanya, kalau geram pun janganlah sampai label-labelkan orang macam tu, tak baik. Tapi abang tahu tak, Marsha sebenarnya macam dah lama juga tak buat comeback. So bila dia buat comeback tu sekali datang, menyengat. Jadi kita dapatkanlah Tuan Punya Badan komen dan reaksi beliau apabila orang macam melemparkan kata-kata yang macam tak baik lah dekat dia. Samakan dengan binatang haram. Jomlah kita dapatkan Marsha acting. Kini pelakon dan penyanyi Marsha kembali mempromosikan lagu terbarunya berjudul Cinta. Selepas promosi terhenti kerana Marsha disahkan positif COVID-19 pada Mei yang lalu.
dan difahamkan lagu ini sedikit sebanyak mengembalikan semangat Marsha selepas pulih dari wabak tersebut. Syukur Alhamdulillah. Hari ini kita nak interview Marsha tentang lagu baru Marsha lah, iaitu Cinta, OST untuk drama Masih Ada Rindu. Kalau kita tengok drama tu, bila dengar OST, best lah lagu ni. Banyak yang saya tengok feedback yang baik. Jadi apa yang Marsha boleh katakan tentang lagu Cinta ini? Ini memang not your typical love song. Kalau kita ikut betul lirik dia tentang kesedaran kembali ke jalan yang betul. Especially sekarang ni dengan pandemik, dengan macam-macam dugaan dalam hidup kita. Siapa kita nak cari, in the end of the day, kita cari Allah. Bakar semangat untuk Marsha juga at the same time. Alhamdulillah. And genre ni Marsha tak pernah try lagi. And memang Marsha belasah je. I cakap dekat Hakim dan juga Stacey yang I want something fresh. I nak orang macam tak terfikir yang ini lagu Marsha. Walaupun banyak dugaan Marsha untuk siapkan lagu ni, arrangement tu dah siap tiba-tiba hilang macam tu je. Tapi orang kata kalau banyak obstacle yang kita kena harungi, itu adalah satu produk yang akan menjadi satu kepuasan untuk kita. Marsha juga kita tahu aktif berlakon. Saya ada baca watak Marsha sebelum ni dalam satu drama mendapat perhatian ramai. Adanya sampai marah lah, ada yang berikan komen positif, ada juga berikan komen negatif. Jadi apa yang Marsha boleh katakan dari segi sudut kerjaya lakonan Marsha mendapat komen-komen yang pelbagai? Sebenarnya Marsha dah lama nanti-nantikan. Mungkin Marsha belum dapat lagi satu karya yang betul-betul boleh naikkan Marsha. Tapi Alhamdulillah drama yang baru-baru ni Marsha berlakon ni banyak menampakkan lagi diri Marsha di dalam industri lakonan. Agak culture shock jugalah bila melihat segala komen-komen, DM-DM yang Marsha terima. Sebab bukan semuanya manis-manis ya, tapi kebanyakannya yang berunsur fitnah, maki-makian, dan itu adalah benda yang mungkin Marsha pernah dapat. Cuma mungkin ini kadang-kadang Marsha rasa kalau kita ada skala, dia lebih daripada skala yang sepatutnya Marsha selalu go through. Yalah, dengan keadaan Marsha masa tu dapat pula macam ni punya feedback, Marsha agak terkejut jugalah. Marsha tak tahu nak react masa tu, tapi Alhamdulillah dapat balancekan dirilah juga. Walaupun itulah, faham-faham lah. Tapi Alhamdulillah, this is something good for me as well, because kita tak pernah lagi dapat feedback seperti ini kan, walaupun dalam feedback yang tidak seperti yang kita semua idam-idamkan. Maknanya berjaya lah lakonan Marsha kan, kalau dari sudut positifnya. Dan saya ada baca katanya sampai melemparkan nak tampar Marsha lah, ada tu menyamakan Marsha dan keluarga seperti khinzir lah, macam ayat yang terlampau ekstrim kan. Jadi apa yang Marsha boleh katakan? Netizen ni tak dapat bezakan lah antara realiti dan juga fantasi. Mula-mula tu bila diorang cuma kaitkan diri Marsha macam orang kata masa tengah kiri keluar tengah kanan. Tapi bila dia dah menyentuh tentang keluarga, Marsha agak sensitif, dan kebetulan masa tu memang satu keluarga tengah sensitif and we were very dalam keadaan yang tak stable lah kan. So bila berlaku begitu, Marsha sebenarnya ada juga niat nak report polis. But before that, I DM orang tu, minta clarification lah kenapa cakap macam ni. And rupanya orang itu adalah orang yang kurang upaya. Because of that, I pun tak adalah sampai hati untuk teruskan. Cuma terfikir jugalah, nampak sangat yang orang seperti itu, walaupun dia tidak seperti orang normal kan, tapi sebagai seorang ibu bapa, kita kena monitor anak-anak kita buat apa dan sebagainya. Sebab benda ni mungkin boleh menjejaskan bukan saja diri dia, tapi the whole family. I think it's important juga untuk netizen, screen your word. Fikir dulu sebelum type or send something on your social media. Saya memang nekat nak buat sebab nanti kalau saya mati pun Taufik dia tak boleh bawa masuk kubur saya rasa. Rumah tangga syuk berantakan lagi. Itu yang saya macam korang tolong lah. Tolong tanya dulu Dol sebelum buat keluar statement. Kita kembali lagi dalam Melodi Virtual. Jana, ada berita menarik tak nak bagi tahu? Ada. Daripada kita tekan je yang geram je, tak puas hati je, baik kita tengok rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice. Malaysia musim keempat diteruskan lagi minggu ni. Nasib baik ada program ni yang menghiburkan. Nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa Alisata dan Fat Boche, serta panel penyiasat jemputan minggu ini Datuk Rosyamno dan Didi Alias, serta artis jemputan Azlan Typewriter mencari siapa penyanyi sebenar atau penyambar suara sumbang pada 11 Julai hari Ahad jam 9 malam di STV3 malam ni lah. Okeylah, kita akan saksikan playback I Can See Your Voice Malaysia. Tapi sebelum tu Jana, ni ada cerita pasal Shafi Nasrib yang nak jual dia punya trofi FFM hari tu untuk bantu mereka yang kurang bernasib baik ni. Dah ada pembeli ke belum? Yang orang cakap sembang kari tu. Kenapa? Kenapa pula?
Sebab orang cakap Santa duit yang dia jual trofi tu bukannya dia nak membantu orang, tapi sebenarnya dia nak songlap duit. Kita kan berlaku cerita songlap dulu. Tak baik. Tengok, inilah dia. Bila orang tu ada niat baik, dia sekurang-kurangnya nak jual trofi dia tau. Kalau tengok artis lain tu, trofi-trofi dia orang simpan kat rumah tak nak jual. Tapi kita tanyalah puan-tuan punya badan dengar cerita ada kedai antik yang nak beli RM10,000 macam nak. Berjaya dapat akhirnya RM10,000 demi membantu. Abang nak jual apa abang? Abang nak jual trofi-trofi masa abang sekolah dulu. Lari dalam guni, bawa telur dalam sudu. Mungkin boleh laku? Jom kita tengok playback I Can See Your Voice dan juga cerita Syafi Nasib. Jom kita persilakan Azlan and the Typewriter. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Nyamau. Kenapa pula tu? Aku rasa aku suka hati aku lah. Kau tanya aku kenapa? Dia buat keputusan semua tak tahu. Okey. Takut salah buat keputusan juga ni. Takut salah buat keputusan ke takut dengan Datuk Syam? Sabar guys. Kalau tak gaduh, sambung kat grup WhatsApp, okey? Saya Wadi, makcik. Wadi bin Bakri. Kalau nama penuh makcik. Baiklah, Syafi'i Naswib, pelakon yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Dan semasa musim PKP ini, kita dapat lihat pelbagai usaha Syafi'i Naswib bagi membantu mereka yang terkesan dengan pandemik ini. Alhamdulillah. Melodi dapatkan Syafi'i Naswib. Teruskan membantu. Perkembangan buat masa ni sama juga, kami masih lagi menjual barang-barang pre-love, child actors. Ada juga kami menerima bantuan macam derma daripada sesiapa saja yang nak buat. Alhamdulillah dapat membantu ramai pihak lah. Apa yang menarik perhatian kami di Melodi, trofi kemenangan awak juga, awak turut macam siapa nak boleh beli dengan saya apa semua. Jadi macam mana boleh timbulnya idea serahkan trofi kemenangan itu? Trofi tu belum lagi kita jual. Dia idea timbul sebab saya fikir benda tu macam sekadar lambang je kat rumah ni sekarang. Saya datang daripada keluarga yang susah. Jadi saya tak suka tengok orang susah. Trofi tu diibarat macam sentimental value pada saya. Saya memang nekat nak buat sebab nanti kalau saya mati pun trofi tu tak boleh bawa masuk kubur pun saya rasa. Mungkin ada sebab lah Tuhan bagi benda ni happen and do mission ni lah. Yelah, niat murni seseorang tu selalu disalahertikan oleh netizen-netizen di luar sana kan. Apabila awak kata nak jual trofi lah apa semua, ada pula timbul komen-komen netizen yang kata apa benda ni nak jual 10K, kau ke yang tak ada duit sekarang ni. Macam tu pula cerita dia. Betul. Saya pun kadang-kadang saya macam dengan Instagram ni saya jadi takut kadang-kadang tau. Kita nak buat apa-apa pun risau. Menolong pun salah. Bagi idea pun salah. Tapi saya fikir satu benda lah. Kalau kita nak fikir apa yang orang fikir, end up kita yang akan tak ada benda yang kita nak buat. Betul ke trofi tu akan dijual dengan harga RM10,000? Basically bukanlah RM10,000. Saya tahu itu bukanlah trofi emas. Niat saya adalah nak menolong mereka yang memerlukan. Jadi saya minta someone yang berkemampuan, mempunyai minat macam kolektor antik ke apa ke. Kadang-kadang diorang ni mampu spend tau untuk benda macam tu. Tak kisah berapa pun, at least berbaloi sebab itu adalah titik perlu saya. Walaupun saya tak pakai duit tu jangan salah anggap. Saya masih ada simpanan ya. Kalau boleh biarlah amount tu berbaloi untuk mereka supaya lebih ramai keluarga yang kita mampu tolong. Minggu ini juga ada seseorang telah viral juga, katanya macam orang-orang yang kibarkan bendera putih ni haruslah mencari kerja sebenarnya, tapi awak telah menunjukkan satu reaksi yang lain pula di mana awak mengatakan macam tak sepatutnya dia berkata sebegitu. Apa yang menyebabkan Syafi'i ini rasa macam perlu sebenarnya untuk orang-orang kita membantu orang-orang yang kibarkan bendera putih ini? Pantas soalan tu. Pantas. Teringat tiba-tiba. Ini pandangan saya. Mungkin saya salah, mungkin saya betul, mungkin dia salah, mungkin dia betul. Pada pandangan saya, yang muda ini, yang cetek pengalaman dan sebagainya, tidak sepatutnya kita menggunakan platform kita untuk membuat satu konten yang berupa penghinaan. Saya tak tahu niat dia, mungkin niat dia adalah untuk mengajakkan atau menggalakkan mereka untuk berusaha. Saya tak tahu. But the thing is, my point of view, bila tengok video tu je, saya rasa saya cuba meletakkan diri saya dalam kelompok itu. Sebab saya pun pernah susah. Saya tahu perasaan orang susah. Dan tak semua orang ada modal. Dan ada orang reply kat saya, bukan semua perniagaan perlu ada modal. Betul. Tapi ingin memulakan tu macam mana? Dan saya tak ada masalah dengan dia. Seandainya kalau dia betul-betul ingin menggalakkan orang atau memberi nasihat, beliau tidak perlu menunjukkan attitude seperti
Macam tu, beliau tidak sepatutnya menjeling mata, beliau tidak sepatutnya membandingkan antara peniaga nasi lemak itu dengan peniaga lain yang mungkin jual kodok pisang. Contohnya, ada cara-cara yang lebih holistik lah pada menurut saya. Kalau saya seorang pelakon pun, saya akan tanya director tu detail supaya benda tu saya faham. Kalau director tu buat macam ni dekat saya juga, saya pun tak akan ikut cara dia. Sebab pada saya, cara seseorang itu treat orang menunjukkan integriti yang lebih berkemanusiaan lah. Mungkin dia ada alasan dia tersendirilah kenapa dia buat macam tu semua lah kan. Jadi okey, terakhir untuk Syafina Syuk, apa yang ingin Syafina katakan kepada mereka di luar sana? Ada juga yang saya baca mengucapkan terima kasih dekat awak sebab dah dapat sumbangan yang awak berikan. Alhamdulillah saya dapat group bunch of childhood actors dan orang-orang yang support bagi donation dan sebagainya. Orang-orang inilah yang perlu diterima kasih. Orang-orang inilah yang mereka perlu doakan. Bukan saya. Saya dengan adik saya, kita hanya transfer saja. Bukan doakan je yang lain-lain ni. Saya tak ada kena-mengena. Saya hanya membantu saja. Hey. Ya, kembali lagi dalam Melody. Jana, jangan lupa untuk post Jana nak makan apa petang kang. Baiklah bang. Abang nak post ni kat social media cakap abang nak pergi toilet salah. Tak tahan. Aduh, semua benda kalau boleh kita nak post kat Instagram. Hal-hal dalam kelambu pun kalau boleh kita nak post juga dalam Instagram abang. Itu kalau tak ada MC mungkin ramai dah orang dah post dah abang rasa. Abang. Sekarang ni dia buat hal lagi abang? Dia buat hal ke yang pihak satu lagi tu yang buat hal? Abang pun dah confused sekarang ni. Hari tu dia cakap dia teraniaya lah, dia diduakan lah. Lah ni alih-alih kata dia redha pula nak dibadu. Dia cakap contohlah kan abang kan macam kita cakap dekat abang. Abang, saya redha dimadu abang. Tapi saya tak bagi tahu abang. Kita post Instagram. Mungkin itu medium komunikasi dia orang, Jana, mana tahu. Ataupun mungkin sebenarnya dia merupakan content creator untuk Syuk Saha. Kita tak nak cakap banyak-banyak lah kan, kita spekulate lebih-lebih, marah pula orang. Apa kata kita dapatkan tuan punya badan, katanya dah redha nak dimadukan. Minggu ini kecoh apabila isteri kepada pengacara dan pelawak Syuk Saha sekali lagi telah mendedahkan satu tangkap layar perbualan seolah-olah diugut oleh wanita yang pernah dikaitkan dengan Syuk sebelum ini. Melody dapatkan penjelasan Syuk Saha. Semoga segala urusan dipermudahkan. Assalamualaikum Syuk, apa khabar? Saya pasti Syuk pun tahu kenapa agaknya Melody cuba ingin mendapatkan Syuk, dan kami juga ingin berterima kasih kepada Syuk kerana orang kata sudi ditemubual oleh Melody kan? Dalam minggu ini, isteri kepada Syuk telah memuat naik beberapa status di Instagramnya seolah-olah diugut oleh seorang wanita yang pernah dikaitkan bersama dengan Syuk sebelum ini. Syuk sebagai suami, apa yang Syuk boleh katakan berkenaan perkara tersebut? Itu sebenarnya saya masa upload tu ada sedikit mengikut emosi. Jadi ada salah faham lah, terang singkat memang ada salah faham sikit kat situ. Tapi kami dapat selesaikan benda tu dengan baik daripada semua pihak. Jadi apabila dah diterang, salah faham tu dan tak settle, benda tu dah tak wujud lagi. Cuma tak nak panjangkan keadaan, tak nak burukkan mana-mana pihak. Jadi kita ambil satu keputusan untuk kita tak ada masalah. Antara caption yang isteri Syuk muat naik adalah beliau mengatakan bahawa beliau telah pun mengizinkan sekiranya pihak wanita tersebut ingin menjadi madu Syuk sebagai seorang suami. Komen balas Syuk lah mengenai perkara tersebut. Dia sebenarnya macam ni. Dalam konteks izin tu sebenarnya ialah dia bukannya cakap nak ikan dia berkilah. Maksudnya saya faham. Dia cakap macam tu supaya dia tak nak ke depan berlaku lagi benda yang tak elok macam tu. Saya terus terang, saya rasa buat sementara ni saya tak fikir benda tu. Sebab saya sendiri lebih kepada nak cari kerja pun dah tak apa-apa nak ada. Tapi sekarang pandemik ni, lebih kita fokuskan dulu kepada saya sebelum kafe ni dan juga kepada apa-apa yang saya buat untuk bagi stabil. Saya masih belum lagi berada dalam satu keadaan yang stabil untuk kahwin dua. Ambut lagi kot. Jadi Syuk sendiri, adakah you sememangnya masih lagi berhubungan dengan wanita tersebut ke? Ataupun wanita tersebut yang cuba mencari Syuk kembali ke? Macam mana status dia? Dia tak ada sama ada saya mencari dia atau dia mencari saya. Sebenarnya dia ada something salah faham yang kami dah selesaikan benda tu. Cuma saya tak nak komen lebih sebab saya tak nak nanti bila saya tersalah cakap benda tu akan jadi pergi lebih teruk. Benda tu
dah settle. Antara saya yang tinggi pun lagi. Dia yang paling penting. Sebenarnya dia tak ada masalah tau. Media sosial ni. Bila kita mesti tak starting ke apa, tanpa kita betul-betul jelaskan benda tu. Tapi bila orang lain dah pick up, orang tu akan ada ikut dia sendiri. Jadi kita tak boleh nak tahu. Benda ni dia tak macam benda yang lepas. Maksudnya benda yang lepas tu memang saya salah. Tapi benda yang ini, dia macam satu yang salah faham berlaku. Jadi saya pun memang bersedia untuk saya pun bagi statement. Tapi bila saya call, saya terus setuju ni. Saya cakap, untuk kita clearkan benda tu. Bukan itu saja. Isteri kepada Syuk juga telah memuat naik yang mana menunjukkan bahawa seolah-olah ada pihak yang cuba untuk menghantar barang yang tidak baiklah kepada keluarga ataupun kepada beliau, yang mana perkara-perkara syirik. Itu memang betul. Ada di depan saya. Dia yang selalu kemas pasal rumah depan tu. Kat halaman rumah saya. Tiba-tiba dia cakap dia jumpa 3 ketul macam dalam video tu lah. Batu ke apa, balut dengan sepan. Kami panggil lah orang yang lebih tahu, lebih arif. Bila ada ustaz datang, ustaz tu cakap memang ada orang niat tak elok. Kita minta lah kepada Allah supaya dijauhkan dari benda tu. Saya tak tahu siapa yang buat. Tapi kalau pada siapa yang buat tu, itu urusan dia dengan Tuhan. Saya tak berani nak komen sebab saya sendiri tak tahu siapa. Silap saya lah saya tak pasang CCTV. Dan sekarang ni saya tengah nak cari sponsor lah siapa ada CCTV. Saya boleh nampak siapa yang tahu kan. Bila perkara ini berlaku, secara tak langsung orang cakap Syuk Saha buat hal lagi, tak habis lagi, curang lagi. Komen you sendiri apabila pandangan ataupun stigma masyarakat terhadap Syuk Saha ni seorang lelaki yang suka curang? Saya terbaca tau komen-komen. Saya terbaca headline rumah tangga Syuk berantakan lagi. Itu yang saya macam korang tolong lah. Tolong tanya dulu Dol sebelum buat keluar statement. Aku dengan Sarah sebenarnya tak ada apa-apa Dol. Sebenarnya ada lah. Takkan mungkin kalau rumah tangga tak ada salah faham berlaku. Yang buruknya apabila macam saya cakap lah, media sosial satu. Apabila orang dah pick up, orang akan terus buat cerita. Tapi yang tak betulnya kat sini ialah dia orang cakap rumah tangga saya kembali berantakan. Sedangkan saya dengan Sarah okey je. Saya cuma nak tegaskan ayat iklan. Iklan ada cakap tak pasti jangan kongsi. So follow je iklan tu. Dan Syuk pun memang tak ada buat hal lagi. Tak ada buat hal. Kalau saya buat hal lagi, saya akan masuk melodi lagi. Itu kisahnya. Jana, dia tak bersedia pun kalau nak bermadu. Tapi abang, saya sekarang meletakkan diri saya sebagai seorang wanita. Jadi saya faham perasaan wanita bila ada wanita lain cuba nak menjentik lelaki kita. Sakit tak? Menjentik lelaki kita? Macam mana ni? Jentik? Sakitnya. Aduh, okeylah Jana. Abang tak nak fikir tu, biarlah diorang selesaikan dari masalah keluarga diorang. Yang penting masalah-masalah keluarga ni kalau boleh baiknya kita simpan lah kan. Janganlah post kat social media. Sebab sekarang ni orang tak nak tahu pun masalah keluarga kita. Orang nak tahu bila kita pergi keluar. Itu je. Okey. Tapi abang, mungkin status tu bukan dia nak tujukan dekat laki dia. Dia nak tujukan untuk pihak yang ketiga tu lah. Mungkin juga. Okeylah, kita fikir huzuzon je lah kan. Okey. Dan kepada anda semua, macam kita orang cakap tadi lah, jangan fikir yang tak baik je pasal orang. Kadang-kadang kita kena cerminkan sikit kita punya kehidupan tu. Jangan fikir yang tak baik je, jangan fikir negatif je. Sebab sekarang ni kita kena fikir positif untuk kita terus maju ke hadapan. Betul, kita kena kuatkan kita punya dalaman dan luaran supaya kita kekal bertahan hingga ke hujung perjuangan kita. Jauh lagi perjalanan hidup kita ni nampaknya. Kalau ada komen sebarang komen cadangan, jangan lupa untuk communicate dengan kita dekat Instagram Melody, Twitter Melody dan sebagainya. Jana pun ada Instagram dia, saya pun ada Instagram saya. Dan insyaAllah lah, kalau kita dah habis semua nanti, kita akan kembali secara normal. Kita akan bersiaran daripada studio insyaAllah. Tapi tak tahu bila. Buat masa ni kita secara virtual je lah dulu kan Jana kan? Tapi seronok juga macam ni abang. Abang ni bawah ni pakai topi pendek je Jana sebenarnya lah. Cuma tak boleh berdiri je. Okey, kepada anda kita doakan semoga semuanya selamat. Ingat jaga SOP untuk memastikan kita sentiasa menang. Tapi tak tahu bila lagi. Sambil-sambil tu Jana ada apa nak cakap? Saya cuma nak cakap teruskan untuk menjadi positif lah. Dan cek lah sikit kawan-kawan ke jiran-jiran sebelah kiri kanan tu macam mana keadaan diorang. Tanyalah call, tanya sepatah dua patah, okey ke tak okey, sihat ke tak sihat, cukup makan ke tak cukup makan. Sekarang ni bukan pasal kita je, sekarang ni pasal semua. Okay. Terima kasih kerana sekali lagi menonton Melody bersama kita. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Untuk itu tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, dan berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye. Bye. Have a nice day.